Dan selanjutnya juga kita ingin beri perhatian ketika ini iaitu berkenaan dengan Sini Ada Cerita bersama dengan rakan kami di Sabah untuk bercerita berkenaan dengan usaha progresif demi kesejahteraan rakyat. Cassandra telah pun bersedia. Silakan. Ya, terima kasih Raja Sufia daripada Angkasa Puri bersama dengan saya Cassandra Clarence dalam Sini Ada Cerita. Ya, itu dia Sini Ada Cerita untuk edisi hari ini 27 Ogos 2025. Tentunya program ataupun tajuk yang akan kita kongsikan hari ini iaitu usaha progresif demi kesejahteraan rakyat. Dan untuk itu, untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik ataupun tajuk kita hari ini, tentunya tetamu istimewa hari ini iaitu Datuk James bin Ratib, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Apa khabar Datuk? Oh, baik. Terima kasih. Ya, Datuk. Okey, jadi Datuk, pastinya tajuk hari ini usaha progresif demi kesejahteraan rakyat. Mungkin Datuk boleh kongsikan sebagai permulaan apakah fungsi Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat ini, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasihlah kepada RTM kerana telah pun mengundang saya di RTM ini. Saya terpaksa awal bangun untuk bergegas ke RTM ini. Sebelum saya menjawab, sebenarnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu sebelum ini, yang mana saya ini adalah berasal daripada Paitan, Paitan Sugun, Parlimen Beluran. Sebelum saya menerujuk ke kementerian ini, saya telah pun bertugas di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Kuala Lumpur selama 2 tahun dan juga selepas itu saya bertugas di Kementerian Kewangan Putrajaya Kuala Lumpur sebelum saya menceburi dalam bidang politik lah. Dan selepas itu barulah saya balik ke Sabah bertanding sebagai wakil rakyat dan akhirnya saya jadi wakil rakyat dan seterusnya jadi pemimpin lah, menteri seperti hari ini. Dan sebelum saya jadi menteri, saya pernah menjadi pengurus Isidkovis selama 4 tahun, pembantu Menteri Pembangunan, pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan selama lebih kurang 2 tahun dan akhirnya saya menjadi menteri pada tahun 2023, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Mula-mula saya masuk kementerian ini memang berbezalah sebelum dengan jawatan saya sebelum ini. Saya pun tanya apa itu pembangunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Sebenarnya kementerian yang saya teraju ini memang sangat bagus untuk rakyat, bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita di Sabah ini yang masih jauh ketinggalan dan sebagainya. Dan alhamdulillah tujuan dan fungsi kementerian ini saya ini adalah untuk pembuat dasar kementerian di samping untuk pembangunan sosial supaya lebih inklusif demi kesejahteraan rakyat. Terutama sekali kementerian saya ini telah pun menyalurkan bantuan kewangan bulanan terutama sekali kepada OQ, warga emas, ibu-ibu tunggal, anak yatim dan individu yang memerlukan. Kementerian saya ini salah satu peranan dia. Dan juga menyediakan bantuan-bantuan seperti kecemasan dan juga bencana kepada yang memerlukan. Di samping itu juga kementerian saya juga telah pun menyediakan pusat jagaan perlindungan seperti rumah warga tua, teman didikan kanak-kanak, kurang upaya ataupun OQ dan juga kompleks latihan dan kompleks pemulihan OQ. Ya, betul. Dan di samping itu juga kita juga telah pun menyediakan perkhidmatan sokongan komuniti seperti kaunseling, pemulihan intervensi awal. Ini peranan kementerian saya sebenarnya. Ya, Datuk. Jadi mungkin Datuk sudah pun ulas tadi berkenaan dengan bantuan-bantuan ataupun inisiatif yang telah pun dilaksanakan daripada kementerian ini sendiri. Jadi, yang menjadi perhatian sekarang ini program skim kesihatan Sabah Sejahtera SMJ, Datuk, dilihat sebagai inisiatif penting untuk pesakit kronik. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana pelaksanaannya setakat ini dan apakah perancangan masa depan kementerian dalam sektor kesihatan, Datuk? Ya, memang kita telah pun mengadakan kompleks bersepadu dan warga emas di Inanam. Tujuannya ialah untuk menempatkan
OKU di Inanam yang sedang dibina. Dan di samping itu juga kita telah pun membina ini rumah warga emas di Inanam. Tetapi ini berbayar, warga emas di Inanam berbayar, yang mana kita akan mempelawak, membuka kepada mereka-mereka yang memerlukan penjagaan warga tua apabila mereka pincin dan boleh datang ke kawasan rumah Inanam, kawasan warga tua Inanam yang kita telah pun sedang dalam pembinaan. Dan begitu juga iaitu pusat autism. Pusat autism yang kita baru-baru ini kita telah pun lancarkan di Sembulan. Pusat autism, pusat penjagaan autism kanak-kanak di Sembulan. Satu, dan untuk masa hadapan kita akan buka lagi pusat-pusat autism seperti di Sandakan dan juga di Tawau, dan kita perluaskan ke kawasan seperti di Kudat dan juga di Beaufort dan juga di Kota Marudu. Di samping itu juga bangunan hostel di Wisma Wanita itu. Wisma Wanita kita ada hostel di situ. Hostel wanita untuk digunakan untuk jiwa Jabatan Ahli Waris Wanita untuk menempatkan peserta-peserta kursus yang sedang menjalankan kursus. Dan begitu juga dengan warga tua Kandiri di daerah Telupin. Ya, jadi kalau kita lihat Datuk di Sabah ini sebenarnya kita ada kekurangan doktor ataupun pakar dalam kemudahan perubatan di luar bandar Sabah terutamanya. Jadi bagaimanakah ataupun langkah-langkah yang diambil daripada kementerian untuk menangani isu-isu ini, Datuk? Ya, pertama sekali berkaitan dengan kekurangan. Memang kita akui di luar bandar ini memang kekurangan. Sebab itu sebelum doktor itu ditempatkan, dia ada pilihan 3. Satu di Sabah dulu. Yang kedua di Sarawak, dan ketiga doktor-doktor memilih 3 tempat ni, dan wajib ke Sabah dulu. Wajib ke Sabah. Sebab itu di Sabah ini untuk memberikan keminatan mereka untuk berkecimpung dalam doktor untuk bertugas di luar bandar Sabah ini, kita buat penggiliran. Maksudnya penggiliran ini mungkin 2 tahun di luar bandar, mungkin 2 tahun di bandar mereka ini sebelum mereka disahkan jawatan. Di samping itu juga kepada mereka yang mempunyai sedang menjalankan doktor pakar nih. Doktor pakar ni kita memberikan insentif awal, allowance mereka sebelum mereka diwartakan menjadi doktor pakar. Begitu, jadi itu. Kalau kita cakap mengenai isu kemiskinan di Sabah ni, Datuk, bagaimana peranan kementerian dalam memastikan atau menangani isu kemiskinan di Sabah ini? Ya, berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan kementerian, berkaitan dengan isu kemiskinan ini. Sebab itu kita menempatkan pegawai-pegawai kebajikan di setiap daerah di Sabah ini untuk memastikan kepada warga luar bandar itu yang tidak berkemampuan, yang mempunyai masalah dari segi kesihatan, yang tidak mempunyai pendapatan tetap, yang tidak mempunyai pendapatan yang lebih untuk membeli makanan dan sebagainya. Kita tengok dari segi anak-anak itu, kita ada bantuan buku kepada kanak-kanak yang memerlukan buku. Kemudian mereka yang berpendapatan rendah itu, warga tua yang sudah pincin, warga tua yang tidak berkeupayaan seperti cacat dan sebagainya. Kita bagi Jabatan Kebajikan akan memberi bantuan, dan setakat ini kita telah pun memberi bantuan sebanyak lebih kurang 65,000 rakyat kita yang mendapat bantuan daripada kebajikan. Dan itu sebenarnya tujuan dan matlamat kita. Ya, jadi bercakap tentang bantuan-bantuan ini, pastinya ada lagi projek-projek yang akan dilaksanakan, mungkin akan datang, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah antara projek-projek utama yang akan ataupun bakal dilaksanakan? Ya, memang pertama sekali memang banyak bantuan-bantuan atau yang kita buat. Terutama sekali kita telah pun merancang dan merangkap mengenai bertuan dengan thalassemia ini. So kita lihat anak-anak kita di luar bandar ini ramai yang mempunyai masalah berkaitan dengan thalassemia. Thalassemia ini memang satu penyakit kronik lah. Betul. Jadi harapan saya pada masa akan datang ini kita akan dapat membantu pesakit-pesakit thalassemia ini terus ke luar bandar berkaitan dengan dari segi perbelanjaan dan sebagainya. Dan di samping itu juga kita akan perbanyakkan fasilitas kemudahan seperti penaik terapan, klinik-klinik, penaik terapan, rumah-rumah, kuartus-kuartus Jabatan Kesihatan di seluruh negeri Sabah. Ya, Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga, Datuk telah pun dilantik sebagai menteri sejak tahun 2023, Datuk. Jadi sepanjang 2 tahun ini, Datuk, boleh Datuk kongsikan apa pencapaian utama Datuk dan juga apakah cabaran terbesar yang Datuk hadapi sepanjang Datuk memegang jawatan sebagai menteri kementerian ini, Datuk? Ya, cabaran utama saya iaitu pertama sekali saya
saya tekankan di sini ialah kolaborasi di antara pegawai negeri dan persekutuan. Apabila saya meneruju kementerian ini, kolaborasi mereka ini masih kurang lagi. Masih kurang antara kolaborasi di antara kerajaan negeri dan persekutuan ini masih kurang lagi. Masih kurang lagi. So, apa yang saya tekankan di sini supaya kerjasama erat di antara negeri dan persekutuan ini diperhebatkan lagi. Betul. Diperhebatkan lagi. So, sebelum ini kadang-kadang kolaborasi di antara negeri dan persekutuan ini masih kurang. Iya, betul. Jadi saya bila datang saja, lagi pun saya mempunyai pengalaman di Semenanjung, bekerja dengan orang Semenanjung, bekerja dengan orang Sabah sekarang ini. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Iya, tidak masalah. Sebab itu banyak pencapaian yang kita telah pun buat untuk Sabah. Pertama sekali, kita telah pun menaik taraf klinik kesihatan DAIP, klinik kesihatan bangunan DAIP di Sabah ini. Ya, sebagai contoh, dalam masa 2 tahun ini kita berjaya menaik taraf klinik DAIP ini lebih kurang 100 buah. Kalau dulu kebanyakan klinik-klinik kesihatan kita di Sabah ini diperbuat daripada kayu. Diperbuat dari kayu. Jadi saya KPI saya ialah saya mau supaya semua klinik-klinik kesihatan di Sabah ini menjelang 2026 nombor klinik kayu. Saya maklumkan kepada Menteri Kesihatan, kami di Sabah tidak mau lagi ada klinik kayu. So, alhamdulillah dalam masa 2 tahun kita berjaya membina, melaksanakan lebih kurang 100 buah klinik konkret di Sabah ini. Dan ini salah satu pencapaian kita yang paling baiklah. Yang kedua, dari segi CT scan. CT scan di Kota Merudu. Kalau dulu orang Kudat, rakyat Kudat, rakyat daripada Pitas, Paitan, Kota Merudu semua, mereka datang ke Kota Kinabalu untuk mendapatkan CT scan. Tetapi hari ini mereka tidak payah. Mereka hanya ke hospital Kota Merudu untuk mendapatkan rawatan CT scan di situ. Ya. Dan kita boleh menjimatkan perjalanan lebih kurang 2,000 pesakit yang memerlukan CT scan ini hanya di Kota Merudu saja. Ya, dan di samping itu juga pencapaian yang paling besar kepada kita ialah kita berjaya memohon daripada kerajaan negeri untuk pemberian mesin dialisis sebanyak 100 buah yang kita sumbangkan kepada hospital dan juga klinik-klinik kesihatan di Sabah ini. Yang mana 25 hospital dan klinik kesihatan telah pun mendapat manfaat mesin dialisis ini. Dan alhamdulillah. Yang kedua, kita juga telah pun memberi secara percuma dia punya fee, yuran tu. Ya. Pesakit tidak perlu bayar. Tetapi setakat ini kita kena buat satu persepahaman di antara federal dengan state. Macam mana cara pembayaran itu sebenarnya. Ya. Jadi sekarang ini tengah negosiasi. Tetapi sebenarnya kerajaan negeri telah pun menyalurkan bantuan ini kepada Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah JKNS. Dan juga kita telah pun hampir siap untuk menyalurkan atau menyerahkan semua mesin-mesin dialisis ini kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ketiga, kita juga telah pun membina pusat autism. Pusat autism di Sembulan untuk anak-anak yang berumur 3 hingga 7 tahun. Dan bayarannya memang cukup murah lah, iaitu lebih kurang 300. Dia sebenarnya di situ dia simpan 650. Tetapi kita kerajaan negeri telah pun memberi subsidi sebanyak RM350 dan ibu bapa hanya membayar lebih kurang RM300 kepada anak mereka yang menempatkan di sebulan. Begitu banyak bantuan daripada Kementerian. Memang banyaklah bantuan-bantuan yang kita telah pun berikan. Rasanya rakyat cukup berterima kasih dengan Kementerian. Terima kasih Datuk James Ratib atas perkongsian yang sangat bermakna hari ini. Tentunya rakyat cukup gembira dengan semua perkongsian yang Datuk berikan. Terima kasih sekali Datuk, dan juga jelas sekali usaha progresif dalam yang dijalankan ini bukan sahaja untuk demi memastikan kebajikan rakyat, tetapi juga untuk kesejahteraan di Sabah ini dalam masa jangka yang panjang Datuk. Jadi terima kasih untuk kali ini Sabah, dan untuk daripada Sabah sini ada cerita. Saya Cassandra Clarence, kita jumpa lagi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cassandra, iaitu berkenaan dengan usaha progresif demi kesejahteraan rakyat. Sini ada cerita. Dan